Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 5, kita sambung pembelajaran kita kepada kesan cukai atas agihan pendapatan. Okey, kita tengok dulu apa definisi agihan pendapatan. Agihan pendapatan merujuk kepada pembahagian jumlah pendapatan antara individu atau kumpulan dalam ekonomi. Okey, so kita terus pada cukai. Tengok cukai terbagi pada 3, iaitu cukai progresif, cukai regresif dan cukai berkadar malar. So, apa itu cukai progresif? Cukai progresif bentuk cukai yang kadarnya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. Dengan kata lain, makin tinggi gaji kita, makin banyak kena bayar cukai. Itulah secara ringkas. Okay, cukai regresif. Okey, kalau ditulis kat sini, kadar semakin menurun apabila cukai bertambah. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan kita, semakin kita rasa kurang ataupun murah je nak bayar cukai tu. Jadi, cukai regresif tu sesuai lah kalau orang yang macam banyak duit. Sebab itulah dia namakan definisi sebagai cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. Makin tinggi pendapatan, makin rasa rendah lah kena bayar cukai. Itu cukai regresif. Cukai berkadar malar, cukai yang kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. Contohnya cukai yang kena dekat bayar belian barang. Okey, dekat pasar raya ke. Kalau dulu awak panggil GST, sekarang kita panggil SST. Kalau dulu Goods and Services Tax, cukai barangan dan perkhidmatan, sekarang ni dia dah tukar kepada SST, Sales and Services Tax. Maksudnya cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, yang kena tu. Maksud dia orang kaya ke orang miskin ke, tetap kena bayar cukai yang sama. Okey, sebab tu kita panggil dia cukai berkadar malar. Okey, sebenarnya kita pergi pada perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan ada dua, perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, ada dua kita tengok ya. Kalau sebelum ni awak belajar hasil kerajaan dapat daripada mana duit kan. So, untuk hari ni kita belajar bagaimana kerajaan menguruskan duit yang ada tu untuk belanja. Belanja apa? Yang ni lah awak akan belajar perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, kita tengok dulu ciri-ciri perbelanjaan mengurus. Okay, perbelanjaan mengurus ni pembelanjaan semasa kerajaan yang berulang pada setiap tahun. Berulang. Okay, boleh pengurusan pentadbiran harian berjalan lancar. Contoh emolumen. Emolumen ni gaji ya. Setiap bulan kena bayar kan. Itu ialah sentiasa berulang ya. Gaji kekitaan kerajaan. Barang khidmat hutang negara, pencen dan ganjaran serta bekalan dan perkhidmatan. Nanti awak tengok apa dia, topik yang dalam dia. Pergi pembelanjaan pembangunan pula, pembelanjaan pelaburan kerajaan atas projek pembangunan sosial ekonomi negara. Meningkatkan pembentukan modal negara, contohnya pembelanjaan sektor perkhidmatan ekonomi sosial, keselamatan dan pentadbiran. Memang ada, dalam buku pun ada. Dia ada 4 jenis tu. Okey, pembelanjaan mengurus. Okey, tadi cikgu dah baca kan dia punya penerangan dia dekat atas tu. So yang ni dia uraian lebih detail, boleh tengoklah kat situ. Ni dia perincikan apa itu emolumen. Gaji macam cikgu tadi cakap kan. Barang khidmat hutang, tak kisahlah hutang dalam atau luar negara, kerajaan kadang pun ada hutang juga. Bekalan dan perkhidmatan. Okey, bekalan dan perkhidmatan ni contoh nak belanja apa? Okey, dengan kata lain bekalan dan perkhidmatan contohlah kat sekolah. Apa alatan sekolah yang awak guna ataupun pakai, contoh meja, tu semua daripada kerajaan punya bekalan dan perkhidmatan. Pencen dan ganjaran ni mungkin awak tahu kadang mak ayah ke, okey, yang dah pencen so dia dapat bulan-bulan. Pemberian dan serang kepada kerajaan negeri, maksudnya kerajaan persekutuan, kalau macam negeri kan ada masalah jalan ke apa, so yang bahagian negeri punya akan laporkan, nanti yang bahagian persekutuan lah akan bagi belanja pada kerajaan negeri untuk repair ke apa-apa lah berkaitan dengan jalan ke apa, okey, dekat negeri tu. Okey, sebenarnya pemberian subsidi. Subsidi ni bantuan kerajaan. Okey, contohnya kerajaan bagi subsidi terhadap barang ke, ni dia kata industri dalam bentuk pemberian diskaun untuk penggunaan elektrik. Subsidi tu bantuan keuangan. Okey, sebenarnya beasiswa, derma siswa dan bantuan kerajaan. Macam awak dapat beasiswa ke, derma siswa, bantuan kerajaan, yang tu kita kategori sebagai perbelanjaan mengurus. Okey, perbelanjaan pembangunan pula. Okey, perincian tadi dah terangkan ada kat atas. Cuma dipecah pada 4, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor keselamatan, sektor pentadbiran. Kalau ekonomi ni, di kaitan dia ini.
pertanian, pembangunan kemudahan awam, perdagangan, pengangkutan, perhubungan. Okey, kalau perkhidmatan sosial, pendidikan, latihan, kesihatan, perumahan. Sektor keselamatan pula, pertahanan, keselamatan. Dia berkaitan dengan keselamatan lah. Contohnya, askar, polis, semua tu bomba. Sektor pentadbiran yang ni. Pembinaan infrastruktur ICT, ruang pejabat, macam tu. Apa-apa yang berkaitan dengan kerajaan. So next class kita pergi pada belanjawan negara. Kita stop sampai situ. Kalau ada apa-apa masalah, tak faham, nanti boleh tanya cikgu. Pastikan awak punya modul latihan siap. Nanti buka sekolah, cikgu nak tengok ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.